Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbana zidna ilman yanfa'una, Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini kita dapat sambung bacaan kitab Penawar Hati, yang itu kita dah masuk pada pasal yang kelima hari itu, dan kita sampai pada ayat iaitu daripada surah Al-Furqan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Baik, kalau siapa perasan, setiap kali saya mulakan kelas biasanya saya akan baca satu petikan ayat daripada surah Taha ayat 114. Rabbana zidna ilman yanfa'una, asalnya daripada satu doa yang Allah perintahkan kita untuk baca. Setiap hari kita baca satu doa Nabi suruh, satu lagi doa Allah suruh. Baik, kita tengok dulu doa yang Nabi suruh. Setiap pagi Nabi dia suruh kita baca setiap pagi satu doa yang diwasiatkan kepada para sahabat untuk mohon kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, okey, wa nas'aluka rizqan thayyiban, yang ketiga wa amalan mutaqabbalan. Baik, tiga benda Nabi suruh kita minta setiap pagi. Ya Allah, kami pohon ilmu yang bermanfaat, kami pohon rezeki yang baik, kami pohon amalan yang diterima. Doa ni kita baca setiap pagi setelah selesai daripada solat. Selesai daripada solat subuh kita baca. Yang ni siapa suruh? Nabi SAW suruh. Baik, di sana ada satu doa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat. Doa daripada surah Taha ayat 114. Taha ayat 114. Apa dia? Allah kata wa qur rabbi zidni ilman. Qur rabbi zidni ilman. Wa qul rabbi zidni ilman. Baik, apa maksud wa qul rabbi zidni ilman? Dan katakanlah, Tuhan, tambahkanlah untukku ilmu pengetahuan. Tuhan, tambahkanlah untukku ilmu pengetahuan. So, kedua-dua doa ni hampir sama. Yang ni Nabi SAW suruh, yang ni Allah suruh. Manusia ni dia berhajat pada ilmu. Manusia dia berhajat pada ilmu. Tak kira berapa pun umur dia, tak kira dia duduk Taman Bunga Raya ke Taman Melawis ke Bukit Purang Utama, tetap dia perlukan ilmu. Ilmu memandu kita kepada jalan yang betul, jalan yang lurus. Sebab tu kita perlu ilmu. Dan kita tak mau ilmu kita ni statik. Tahun lepas belajar bab taharah, tahun ni duk taharah lagi, tak habis-habis bab taharah. Tahun lepas sebab tu saya maaf cakap, wallahualam, ada orang dia habis satu topik, diulang balik topik yang sama, diulang balik, maka tak ada pertambahan. So ilmu ni dua. Yang pertama update ilmu, yang kedua tambah ilmu. Update ni maknanya benda yang kita mungkin tahu sebahagian, kita mungkin tahu macam ni, rupanya benda tadi tu dah bertukar. Okey, sekarang kita kena tahu apa dia benda yang kita mungkin belum tahu. Yang kedua, tambahkan, usahakan diri ni untuk tambah ilmu dalam apa-apa saja topik ataupun cabang ilmu. Jadikanlah dia sentiasa bertambah. Maka bertambah ilmu, bertambahlah kepada kita kelebihan ataupun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebab tu ni di antara benda yang penting yang kita selalu kena sebut. Minta pada Allah, jangan minta rezeki semata-mata, tapi minta juga Allah tambahkan kepada kita ilmu, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah, sebagai mukadimah kita pagi ni, kita hari itu baca
Dia cerita tentang bab mensyukuri nikmat anggota faraj. Macam mana nikmat anggota faraj nak bersyukur ni? Syukur, ya Allah kau berikan pada aku faraj. Bukan macam tu maksud dia. Kalau bersyukur macam tu semua orang boleh buat. Apa itu syukur macam mana? Dan ketahuilah, kata pengarang kitab, bahawa tiada sempurna memelihara faraj itu. Tidaklah sempurna, maksud menjaga faraj itu bukan dengan sekadar dibersihkan, disucikannya, tetapi makna memelihara faraj itu adalah dengan memeliharanya dalam arti kata yang syarakna. Kadang faraj ini dia bermula daripada panca indera. Bermula kejahatan faraj, dia datang daripada panca indera. Subhanallah, Allah jadikan pada manusia ni panca indera yang boleh mendorong, menarik dan juga menjadikan seorang tu buat benda yang baik ataupun buat benda yang tak baik. Allah kata dalam Al-Quran, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa yang Allah jadikan pada manusia, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan dalam jiwa ni hasil daripada apa yang dia lihat, apa yang dia ingat, apa yang dia dengar dan apa yang terbayang dalam otak dan dalam jantung hati dia ni. Fujuraha wa taqwaha, benda yang buruk dan benda yang baik. Kita ni, otak manusia ni, kita kena pandai tapis. Dia akan masuk pelbagai benda masuk. Lebih-lebih lagi pula sekarang ni kan, dulu-dulunya setan ni hantu raya, jembalang tanah, hantu tetek, macam-macam jenis macam hantu ni, orang namakan setan. Baik, tapi setan zaman hari ni setan yang dah berubah, setan sophisticated orang panggil, setan zaman moden. Apa dia setan dia ni? Setan ni ada setan mata 3, ada setan mata 2, ada setan mata 1. Ni setan mata 3. Ada setan yang tak ada mata, tapi sentiasa duduk dalam rumah kita baca a'udzubillah pun tak lari setan tu. Setan apa? Setan TV. Okey, baik. Bacalah a'udzubillah tak lari, baca a'udzubillah tak lari, duduk statik kat situ saja. Baik, itu pun setan juga. Jadi setan ni bila kita mata yang memandang, dia akan datang, dia akan direkodkan oleh otak. Otak ni pula dia proses. Bila dia proses, dia kembangkan apa yang kita lihat tadi tu, dan dia akan salurkan pergi ke mana kejahatan yang kita nak buat. Kalau tangan, tanganlah. Kalau kaki, kakilah. Kalau perut, perutlah. Kalau mata, mata. Kalau mulut, mulut. Termasuklah dengan faraj ataupun kemaluan manusia, hasil daripada apa yang dia tengok tadi. Sebab tu Allah kata, alam naj'al lahu ainain. Hei manusia, bukankah kami jadikan bagi kalian 2 mata untuk tengok, wa lisanan wa syafatain, 2 bibir mulut dan 1 lidah untuk berkata-kata. Setelah tengok, mulut mesti cakap punya. Kemudian wa hadainahu najdain, Allah jadikan pemikiran dengan cara Allah tunjukkan 2 jalan untuk diikut. Wa hadainahu najdain ni 2 jalan, sama ada jalan yang baik ataupun jalan yang tak baik. Maka dia tentukan, maka ditentu dan ditepis mengikut kadar ilmu yang ada pada dia. Satu. Yang kedua, ditepis dan ditapis ini dengan kadar takwa ataupun perasaan takut dan gerun dia pada Allah pada apa yang dia ada. Kisah seorang perempuan dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Al-Ghazali dia tulis, dia kata dia cerita tentang satu orang perempuan. Tajuk asalnya adalah Khaufullah, orang yang takut Allah. Seorang perempuan ni subhanallah, Allah uji dia dengan kesusahan. Suami dah meninggal dunia, anak pula berderet kecil-kecil, ramai lagi. Jadi sampai ke satu tahap dia tak ada punca pendapatan. Anak duk menangis, nak makan, lapar. Mak ni dia tak makan tak apa, tapi jangan anak tak makan. Akhir sekali bila tengok anak duk menangis, dia tak tahan sangat. Tak boleh jadi, dia kata keluar daripada rumah, pergi nak cari makanan, nak minta sedekah daripada orang lah, sebab dia tak tahu dah nak buat apa. Keluar daripada rumah, satu pintu pergi ketuk. Boleh dikatakan kawasan tu semua orang miskin kata, tak ada makanan nak bagi. Akhirnya terpaksa tebalkan muka, pergi ke satu rumah orang kaya. Ketuk pintu, Assalamualaikum, at'imuna yut'imukumullah, bagilah kami makan, Allah akan bagi kamu makan. Tiba-tiba buka pintu, ada orang buka pintu, seorang lelaki hidung belang. Okey, baik. Kenapa orang panggil lelaki hidung belang? Ada tanda kat hidung. Saya pun pelik juga kenapa dia sebut. Tak pernah fikir pula kenapa hidung belang. Lelaki tengok-tengok perempuan ada depan pintu rumah dia. Perempuan ni pula mungkin barangkali comel lagi. Saya ingat saya berada di Syria. Bulan puasa ni ramai peminta sedekah. Cuma saya puji masjid.
masjid izinkan peminta sedekah untuk datang ke masjid pada bulan Ramadan ketika orang sedang solat tarawih. Tapi dengan syarat jangan pergi meminta dekat orang sembarangan masuk masjid tadah tangan, beratur panjang-panjang kat jalan. So beraturlah depan pintu masjid ni, penuh beratur ni, lelaki dan perempuan, kebanyakannya adalah perempuan. Beratur terpulang, orang nak bagi sila bagi. Tapi hak saya aja tengok, sebab dia pakai jubah hitam, semua sama color. Tengok muka comel tapi minta sedekah, ya Allah Akbar. Nak saya sebisik kahwin dengan aku nak. Betul, pasal comel. Kita kata awak lah yang comel-comel ni minta sedekah. Sebab kita duk bayang peminta sedekah mesti kena comot, kena. Tapi nak buat macam mana, itulah keadaan dia orang. Jadi perempuan ni dia comel lagi. Bila minta sedekah ni, si lelaki ni kata, dia kata boleh dengan syarat kau tidur dengan aku. Kau tidur dengan aku bagi apa yang kau nak. Apa kata perempuan ni? Dia kata minta maaf. Dia kata sorry. Dia kata sorry, aku takkan, mustahil. Dia kata tak apa, kau tak nak bagi, tak apa, aku takkan buat zina. Tak ada. Dia pun balik. Dia tak nak lah, sebab lelaki tu ajak dia buat benda jahat. Balik ke rumah ni, dekat-dekat nak sampai rumah, dengar daripada jauh lagi anak duk menangis ni, duk menangis lapar. Yang kata mak ni dia tak sanggup, tak sampai hati. Apa dia buat? Dia kata, ya Allah, tidaklah aku, dia kata, nak buat benda ni bukan kerana kehendak, tapi kerana nak kenangkan anak yang tengah lapar ni. Patah balik dia, pergi ke rumah lelaki tu, dia ketuk pintu. Dia kata demi anak aku, dia kata, bukan kerana aku, tapi demi kerana anak aku tak ada jalan pilihan yang lain. Bukan soal boleh tak boleh, itu cerita yang lain. Tapi nak cerita perempuan ni, dia dah terkeliru dan dia dah tak tahu lagi dah nak buat apa. Akhir sekali dia kata, okey, aku bersetuju dengan syarat kau bagilah pada aku sesuatu benda yang aku boleh masukkan dalam mulut anak aku. Baik, sampai satu ketika ni, saat ketika lelaki ni dah duduk di atas perempuan tu, tiba-tiba badan perempuan tu menggigil dengan kuat. Lelaki dia tanya, kenapa engkau? Kata perempuan tu, inni aqafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku takut sangat-sangat dekat Allah. Lelaki tadi bila tengok perempuan tu takut, dia pula jadi takut. Dia kata, engkau orang yang tidak ada harta, orang yang miskin, engkau takutkan pada Allah. Sepatutnya aku ni yang banyak harta, sepatutnya aku lebih takut kepada Allah. Maka dia kata, aku lepaskan kau, ambillah barangan ni, makanan ni, balik pulang dan bagilah makan pada anak isteri kau. Nampak tak bagaimana Allah selamatkan seseorang. Tapi poin nak ceritakan, bagaimana seorang perempuan yang takutkan Allah, kesan takut tu tadi akan pergi kepada lelaki yang asalnya tak takut. Dia juga turut takut disebabkan benda tu. Baik, kisah yang kedua. Kisah ini direkodkan di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Hadis yang muttafaqun alaihi. Kata Nabi SAW, mimman kana min qablikum salasatu nafarin. Dia kata ada umat yang terdahulu daripada kamu ni, ada 3 orang lelaki. Safaru ila biladin kaza wa kaza. Mereka ni bermusafir pergi ke satu tempat. On the way nak pergi satu tempat ni, datang malam. Jadi bila malam ni nak kena tidur lah. Jadi cari tempat perlindungan untuk nak tidur. Rasanya tak ada tempat yang paling sesuai. Jumpa nampak ada satu gua dekat bukit ni. Panjatlah naik dekat gua tersebut, masuk dalam gua untuk tidur. Masuk dalam gua ni, tiba-tiba berlaku satu gegaran, satu batu, bongkah batu yang besar ni jatuh, gedebuk, jatuh ngam-ngam depan pintu gua. Tu subtitle bunyi gedebuk tu. Jatuh ngam-ngam depan pintu gua ni, tutup pintu gua. Semuanya jadi cemas, habislah kita, tak ada siapa pun akan boleh selamatkan kita lagi saat ni melainkan Allah sahaja. Jadi bila mereka berbincang ni, yang kata bila orang adaanmu setiap masalah dia tahu jalan penyelesaian. Kata salah seorang daripada mereka, tidak ada siapa pun boleh selamatkan kita, hanyalah Allah. Sekarang apa yang kita perlu buat? Kita perlu bertawassul dengan amal kebaikan yang pernah dahulu kita buat kat dunia. Minta dekat Allah dengan kebaikan yang pernah kita buat tadi. Mudah-mudahan Allah akan terima dan Allah bantu kita keluar daripada gua ni. Orang pertama berdoa, orang kedua berdoa dengan kebaikannya, sampai orang yang kedua berdoa. Poin dia yang saya nak ceritakan ni, orang yang kedua berdoa. Kata orang kedua, dia kata, ya Rabb Tuhan, dia kata dulunya, dia kata di dunia ni aku ni kasih pada seorang perempuan yang ada hubungan persaudaraan dengan aku, seumpama sepupu sepapat macam tu lah. Aku ni, dia kata dulu ni kasih pada seorang perempuan, kasih yang hangat sangat, dan aku geram dekat perempuan ni dan aku teringin nak berzina dengan dia. Baik, tapi perempuan ni tak nak. Sampailah satu hari dia kata, aku ada duit
duit yang banyak ni. Dia kata aku bawa duit yang banyak, aku pergi jumpa perempuan tu, aku kata dekat dia, kau ambil duit ni banyak ni dekat kau. Kemudian dia kata, engkau serahkan diri kau pada aku nak berzina dengan kau. Apa kata perempuan ni pada dia? Sebab tu kita katakan, perempuan kalau hilang rasa malu, jahanam lelaki. Okey, Pak Lebay ke Pak Haji pun boleh terbalik. Betul ya? Sebab tu saya kadang saya sebut dekat anak murid saya, kamu ni jumpa saya kat mana bagi salam tak apa, saya jawab, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz, apa khabar? Baik. Tapi kalau kamu jumpa bagi salam pun agak-agak lah bagi salam. Ini Ustaz, saya kata Ustaz tadi demam dia tu. Sungguh cara nak bagi salam pun agak-agak lah. Janganlah duduk rumah bermalai sangat. Bagi salam dia tu, Waalaikumsalam Ustaz. Salam, apa khabar Ustaz? Baik, sihat Ustaz, sihat. Tak ada masalah. Ini dia punya ayat. Dia hantar mesej dekat Ustaz, dia bubuh pula gambar loh, besar punya loh dekat. Dia kata bahaya. Sebab tu dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala tegur isteri-isteri Nabi. Sehingga kan isteri Nabi ni bila bercakap, dia ambil kain dia letak kat mulut supaya suara dia bunyi kasar. Allah kata, ya nisa'an nabiyyal, ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadin minan nisa' in ittaqaytunna fala tahdha'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Allah kata, isteri-isteri Nabi, kamu ni tak sama sebagaimana perempuan di luar sana, yang perempuan yang tak baik. Kalau kamu bertakwa, kamu adalah orang yang amat special. Jangan kamu melembutkan suara. Apa makna jangan melembutkan suara? Maksud melembutkan suara ni, suara perempuan memang dah lembut. Suara perempuan memang semula jadi lembut. Ada seorang isteri kawan saya ni, kita call lah cakap suami dia, Assalamualaikum, panjai dah tak panjai? Jadi dia pun kata, suara dia lembut. Dia kata, tak ada. Okay, baik. Kita pun cakap, ayah pergi mana ni? Ingat ke anak dia? Oh, dia kata ni bukan isteri Abang Jai ni. Kita duk ingat anak sebab suara lembut. Ingat ke anak dia? Subhanallah. Dia kata sebab tu dia tak bagi isteri dia angkat telefon. Sebab orang selalu kata isteri dia tu anak dia sebab suara lembut sangat. So Islam kata apa? Jangan lembutkan suara. Maksud jangan lembutkan suara ni, bahasa paling mudah, jangan duk jadi gedik dan gatai dengan suara. Suara gedik dan kata beza. Itu yang kata Ustaz. Baik. Pasal apa? Pasal lelaki ni dia ada satu penyakit. Penyakit lelaki ni fayatma'alladzina fi qalbihi marad. Maka hati lelaki yang ada penyakit ni, dia akan rasa berkeinginan pada perempuan tu tadi hanya dengan suara saja. Hanya dengan suara. Maka itulah yang Islam anjurkan dan suruh buat. Sebab tu kata lelaki ni, dia kata kat perempuan tu, aku nakkan kau, kau ambil lah duit ni. Ambil duit ni, aku nak bersama dengan kau. Apa kata perempuan ni? Dia kata, wahai si Fulan, dia kata, janganlah engkau memasukkan jari engkau pada cincin yang bukan kepunyaan kau. Faham ayat dia? So jangan masukkan jari engkau pada cincin yang bukan kepunyaan engkau. Baik, maka bila dia dengar ayat ni, lelaki ni jadi terus tersedar dan dia rasa takut. Akhir sekali dia serahkan duit tu pada perempuan tu, dan dia tinggalkan perempuan tu dan dia bertaubat. Dia kata, ya Allah, tidaklah aku tinggal kemungkaran faraj ni, kemungkaran kemaluan ni, melainkan disebabkan kerana-Mu ya Allah. Maka Engkau bukalah pintu gua, maka akhirnya pintu gua tadi jadi terbuka. Itu dah ceritakan bagaimana orang-orang yang menjaga kemaluan. Sebab tu bila sebut jaga kemaluan ini adalah kadang-kadang mungkin bermula daripada mata. Sehingga kan Islam dalam hadis Nabi SAW menegur beberapa orang sahabat, wala tattabi'an nazrata nazrah. Jangan kamu ikuti satu penglihatan kepada penglihatan yang kedua. Penglihatan yang pertama tertengok, penglihatan yang kedua sengaja engkau tengok. Yang sengaja inilah yang mendatangkan bahaya. Baik, maka dia kata, orang yang bersyukur berkaitan dengan faraj ini ialah dia memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Tapi pasal apa dia kata memelihara mata daripada melihat perempuan? Dia tak kata pula memelihara mata daripada melihat jantan ataupun lelaki. Pasal apa dia katakan perempuan? Maka ayat ni, perkataan ni seolah-olah hanya dikhususkan pada lelaki. Pasal setan yang ada pada lelaki yang paling besar adalah pada mata mereka, berbeza dengan seorang perempuan. Maka sebab tu seolah-olah nak gambarkan lelaki tertarik kepada perempuan melebihi seorang perempuan tertarik kepada lelaki. Baik, juga bukan sekadar memelihara mata, dan juga memelihara hati yang proses apa yang dia lihat tadi daripada memikirkan rupa yang elok.
Bila seorang lelaki dia tengok seorang perempuan, walaupun perempuan tu pakai jubah, pakai baju kurung, dia boleh tukarkan jubah tadi pakai pakaian yang lain. Dengan mata yang dia tengok tu dahsyatnya lelaki, dia boleh scan. Dia boleh scan kat mana ni? Jantung hati dia ni lah yang dia tukarkan pada bentuk yang dia minat. Inilah yang punca seorang nyonya umur 70 tahun tengah tai chi kena rogol. Sungguh tak pasal-pasal nyonya ni tak usahlah 70 tahun dah pun kena rogol. Dulu-dulu kita kena pesan ke anak dara kita, hati-hati keluar balik awal. Sekarang nenek-nenek keluar pun kena pesan nenek. Pasal punca kes mata ni lah. Sebab apa? Dia tengok perempuan yang cantik, dia tak boleh dapat. Dia tengok perempuan yang cantik, dia tak boleh dapat. Akhirnya dia akan cari orang yang lemah. Inilah ceritanya baby umur 3 bulan ada yang dirogol, kanak-kanak dirogol, orang tua dirogol. Kenapa? Kerana mental yang dah rosak hasil daripada keinginan faras tu tadi, menyebabkan mereka akan sanggup buat apa sahaja pada waktu tersebut. Baik. Ada satu ketika seorang perempuan di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Perempuan ni tak pernah keluar daripada mulut dia melainkan ayat Quran saja. Orang tanya dia, makcik nak pergi mana? Dia pun jawab, Subhanallazi asra bi'abdi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah. Rasa-rasa dia nak pergi mana? Ya, dia nak pergi masjid. Jadi orang pun menyampah tanya, dia jawab Al-Quran. Bila tengok makanan ada kat depan, dia nak suruh orang makan, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, jangan kalian membazir. Innal mubazirin kanu ikhwana syayatin. Orang yang membazir saudara kepada syaitan. Okey, baik. Semua dia cakap ayat Quran. Akhirnya ada seorang anak muda ni geram dekat makcik ni. Dia kata, makcik ni tanya jawab Quran, tanya jawab Quran. Aku akan menjadikan makcik ni akan berkata-kata tanpa Al-Quran. So, budak muda ni dia nak buat satu trik. Dia kata, aku tengok makcik ni berjalan, aku nak tarik unta aku datang dekat. Kemudian aku nak ajak makcik ni naik unta, aku nak pergi hantar dia. Kemudian waktu dia nak naik unta, aku nak selak kain dia supaya dia melatah. Kan kau orang tua suka melatah. Kalau kena kat orang Melaka, lah habau. Tak payah habau, tak baik. Baik, jadi dia tengok makcik ni, dia pun kata, makcik, saya tumpangkan makcik, jom main naik unta ni. Makcik ni pun sebelum dia nak naik, dia pun baca, Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Unta kan tinggi, dia nak kena langkah kaki. Waktu dia nak angkat kaki, waktu itulah lelaki ni selak kain dia. Waktu selak, dia ingat mesti makciknya akan menjerit ataupun mengeluarkan perkataan selain daripada Al-Quran. Tetapi yang kata makcik ni, dia masih mengeluarkan Al-Quran. Kalau kita nak keluar ayat pun waktu tu qul ya ayyuhal kafirun. Makcik ni subhanallah, dia keluarkan ayat Quran, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan pada lelaki yang beriman, tundukkan pandangan mata dan jagalah kemaluan engkau. Terkejut lelaki itu tadi, akhirnya dia terdiam, tak terkata. Nampak? Kita katakan the power orang yang subhanallah, orang yang menjaga kehormatan diri dia. Baik, ini di antara benda yang pasti kita kena buat tanda mensyukuri. Jaga kemaluan bermula daripada menjaga mata, kemudian memelihara hati daripada memikirkan rupa yang elok, dan subhanallah, Allah tinggalkan kesan pada jantung hati manusia. Apa yang kita lihat, dia akan ada kesan. Memori ini bukan benda yang senang nak dibuang. Memori ini akan sentiasa terpahat. Itulah yang dikatakan kesan-kesan dosa. Cuma dua benda akan berlaku bila dia terkesan di hati. Benda yang kita pandang, benda yang kita tengok, dia akan ada kesan pada hati. Cuma bila ada kesan pada hati ni, dia akan jadi dua. Yang pertama, orang yang pengikut hawa nafsu, kesan itu akan menjadi penyedap rasa bagi dia. Dia akan bersedap-sedapan dengan apa yang dia telah lihat tadi. Maka dia akan mula memikirkan, membayangkan, menghayalkan. Tetapi kesan kepada orang yang takut akan Allah, bila dia membayangkan balik apa yang dilihat dan memori yang tersemat kat dalam jantung hati dia ni, kalau dia seorang yang beriman pada Allah, dia pasti akan merasa gerun dan dia takut. Akhirnya dia akan mengulangi ucapan Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Inilah ciri-ciri orang yang berjaya. Bila dia terkenang, maka cepat-cepat dia akan beristighfar. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا
zakarullaha fastaghfaru li dhunubihim faman yaghfiru dhunuba illallah. Allah kata, dan mereka saat ketika mana mereka melakukan perbuatan keji, sama ada mata yang melihat ataupun mereka telah terlakukan perbuatan yang terkutuk itu tadi, kemudian zakarullah, dia cepat-cepat dia ingat Allah. Kemudian saat ketika mana dia ingat, dia bukan bersedap-sedap dengan benda yang dia ingat, tapi dia masuk dalam hati dia, dia akan menjadi fastaghfaru li dzunubihim, cepat-cepat dia akan beristighfar kepada Allah. Allah tanya, siapa lagi yang boleh ampunkan dosa kamu melainkan hanyalah Allah semata-mata. Itulah cara saat ketika mana kita mungkin terbayang, teringat, maka itulah yang patut kita buat. Baik, dia kata lagi, kemudian dia kata juga, dia kata daripada memikirkan dan juga memelihara perut daripada memakan yang syubhah. Pasal apa memakan benda yang syubhah dan daripada bersangatan kenyang? Ingat, orang yang jahat bermula daripada perbuatan yang jahat. Mata yang jahat, tangan yang jahat, telinga yang jahat, mulut yang jahat. Dan last sekali datang daripada mana? Makanan-makanan yang tidak elok, sama ada yang haram ataupun yang syubhat, masuk dalam tubuh badan. Kullu syai'in nabata minal haram, setiap sesuatu benda yang tumbuh daripada benda yang haram, dia akan menghasilkan perbuatan yang haram. Disebabkan makanan-makanan yang tidak baik, minuman-minuman yang tidak baik, dia akan menghasilkan perilaku yang tidak baik juga. Sebab itu bila kita cakap tentang benda ni, mungkin kita akan rasa pelik. Apa kaitan makanan dengan perbuatan? Ya, tetap ada kaitan. Benda yang baik dia akan menghasilkan benda yang baik. Makanan yang baik kepada orang yang baik, dan makanan yang jahat kepada orang yang jahat. Orang yang memakan ataupun meminum benda-benda yang baik dan tidak baik, maka dia akan dia akan pergi kepada tindakan yang tidak baik. So umpama peminum arak, orang yang minum arak ni dipanggil ra'su ummul khaba'is. Ibu bagi segala kejahatan adalah minum arak. Termasuklah juga dengan dadah. Minum arak, dadah, benda yang memabukkan, menghilangkan akal ni, menyebabkan dia jadi tak waras. Akhir sekali bermula dengan minum arak. Daripada minum arak, dia akan pergi kepada perempuan, dia akan pergi kepada zina, dia akan pergi kepada bunuh, dia akan pergi kepada benda-benda yang lain. Hanya bermula dengan satu kesilapan sahaja. Sebab tu awas daripada makanan yang masuk ke dalam perut kita. Dan juga orang yang bersangatan kenyang. Apa kaitan bersangatan kenyang? Kalau dah kenyang ni, orang yang sentiasa duduk dalam nikmat ni, dia akan nampak semua benda jadi nikmat. Asalnya ni, apa kaitan makan kenyang? Maksud makan kenyang ni selalu kenyang. Orang yang suka berhibur, orang yang suka akan pada hiburan, Allah akan bukakan sedikit demi sedikit kemusnahan di dalam hidup dia. Yang ni dinamakan istidraj. Awas dengan istidraj. Allah bentangkan di hadapan kita kesenangan, tetapi dengan kesenangan itu memudahkan kita untuk terjebak di dalam perkara-perkara mungkar. Contohnya, baik tak semena-mena duduk pergi masjid, duduk solat jemaah, duduk dalam majlis ilmu, kawan ajak, jom Pak Haji, lama dah kita tak jalan, pergi mana? Kita tukar pakai motor besar dulu. Tukar pakai motor besar, kita pergi jalan, pergi ke Krabi. Pergi ke Krabi, pergi Pak Haji belakang Mak Haji tak bawa. Sampai-sampai duduk hotel yang duk ada tu, ada dia tulis masaj. Okey, baik. Mula nak masaj, daripada mula tengok geram masaj sentuhan, akhir sekali mungkinlah sama Allah wa'alaikumsalam tak berlaku zina, tapi perkara untuk terjebak dengan benda yang haram tu terbuka luas bagi orang yang mempunyai, ataupun orang Jawa kata orang yang have. Tahu have? Okey, orang yang ada. Okey, orang yang berada lah. Orang yang beruang. Okey, orang yang beruang. Okey, orang yang ada duit kan. Okey. Itulah punca. Dia kata kerana yang demikian itu membawa kepada perzinaan, yang ia adalah sebesar-besar dosa besar dengan ijma' ulama selepas kufur dan membunuh orang. Ingat, perbuatan zina ni adalah satu perbuatan termasuk di antara 7 dosa besar. Selepas membunuh, berzina lah. Berzina termasuk di dalam bab dosa besar yang hari ni kita takut apa? Orang dah menganggap zina ini sebagai satu benda yang biasa sahaja. Bila boleh dikatakan sampai takutlah bila kita tengok di Melaka ni. Saya pernah di antara orang yang selalu dijemput oleh sekolah untuk memberikan ceramah pada budak-budak sekolah ni. Saya dengan Dr. Maimunah, pakar ONG Hospital Besar Melaka.
Kebetulan Dr. Mai ni dia buka satu pusat pemulihan akhlak untuk pelajar perempuan. Asalnya daripada KL, iaitu Rawdatus Sakinah yang dibuka di Melaka ini. Tetapi dia tidak kita rahsiakan tempat dia, tak payah saya ceritalah kat mana. So di situ ada 30 orang pelajar perempuan yang telah mengandung, yang kita letakkan di situ. Kita berikan didikan agama, ajar mereka beribadat supaya mereka dapat kembali ke jalan yang benar. Ada seorang budak perempuan ni, tingkatan 3, dia berzina dengan pakwa dia. Kemudian dia mengandung. Lepas dia mengandung ni, dia jadi takut. Sebab dah mengandung, takut keluarga tahu, mati dia nanti. Jadi akhirnya apa dia buat? Pakwa dia ni masukkan tangan dalam kemaluan dia, nak tarik keluar tu janin tu. Dah masukkan tangan agak-agak apa jadi berdarah, turun darah dengan jumlah yang amat banyak. Bawa pergi ke hospital sampai doktor terpaksa potong rahim, rosak rahim tu. Tapi dia sanggup. Saya tu fikir, ya Allah, macam mana lah kita perempuan nak beranak sikit punya sakit, dia boleh masukkan tangan, dia tarik keluar. Allah, baru tingkatan 3. Seorang budak perempuan tingkatan 2 di sebuah sekolah di Melaka ni juga, kes yang kami tangani ni. Kesnya dia apa? Dia kes katanya dia telah dirogol oleh 10 orang lelaki. Mula ni kita duk sedih ni, ya Allah, pula jahat sangat lelaki-lelaki ni pergi rogol dia. Akhir sekali bila polis buat siasatan, bukan dia dirogol, dia yang panggil lelaki tu masuk ke rumah dia waktu tengah malam, seorang demi seorang. Baru tingkatan 2 baru kita kata. Kemudian bila buat lagi siasatan, lebih daripada 60 orang pelajar sekolah terlibat. Yang terlibat dengan dia ni bermula dengan cari duit secara kecil-kecilan. Nak tengok RM5, nak pegang RM10, nak rasa top up 30. Ni yang berlaku hari ni di Malaysia, di negara kita, yang kita tengok keadaan yang amat menakutkan. Sebab tu subhanallah, saya tidak rasa bangga pun kalau anak kita pandai main TikTok. Itu bukan kebanggaan, itu kecelakaan kat atas kita. Anak kita boleh akses kepada media sosial. Sebab tu kita ni berapa buku catatan kita ada kat mereka? Tahu? Buku catatan kita yang ada dekat mereka ni ada berapa agak-agak? Wallahu alam, Allah saja yang mengetahui. Katakanlah kita ada 3. Kita ada 3. Baik, apa namanya? Katakan kita ada let's say lah, katakan 3 buku. 1 buku solat, 1 buku baik, 1 buku tak baik. Baik, tahu tak kita bila kita start buka satu akaun media sosial yang baru, 1 buku baru akan ditulis oleh mereka. Okey, contohnya dulunya buku kita ada 3, kita buka akaun Facebook, buku kita jadi 4. Buka akaun Twitter, buku kita jadi 5. Buka akaun TikTok, buku kita akan jadi 6. Buka akaun Instagram, buku kita akan jadi 7. Nampak tak? Banyak buku, makin banyaklah kita katakan soalan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah, dan inilah yang menakutkan kita pada hari ini. Baik. Kita tengok satu ayat di dalam surah Al-Furqan ni. Apa kata Allah? Wa ibadur rahmanil ladzina yad'una rabbahum bil wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al-ard وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما والذين إذا أنفقوا. Okey, sampai ke akhir ayat. Apa Allah kata? Dan di antara tanda seorang hamba Allah yang penyayang, hamba Allah yang penyayang ini, dia tidak melakukan syirik kepada Allah. Dia tidak sembah selain daripada Allah. Dia juga tidak akan membunuh satu nyawa yang lain pun yang Allah haramkan dia bunuh. Dan dia juga orang yang tidak berzina. Yang pertama, dia tidak syirik. Yang kedua, dia tidak membunuh. Yang ketiga, dia tidak berzina.
Syirik besar, membunuh orang besar, dan berzina juga besar, sehingga diletakkan sebaris dengan orang yang membunuh dan juga orang yang telah kita katakan menyekutukan Allah. So orang yang membunuh orang, dia mungkin membunuh satu nyawa kemudian selesai. Tapi orang yang berzina ni kesan dia tu kesan kepada zuriat dia, kesan kepada kehidupan dia, kehidupan lelaki dan kehidupan perempuan. Sebab tu Allah murka dan diangkat dosa ini menjadikan satu dosa besar. Contoh, seorang anak muda teringin nak berzina. Bagusnya budak ni dia main jumpa Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Nabi SAW ni bila datang seorang anak muda minta izin nak berzina, apa Nabi buat dekat dia? Nabi panggil dia, Nabi kata, "Hang mai sini Fat." Okey baik. Kampung mana ni? Bukit Bawang. Mai sini. Okey baik. Hang ada mak? Dia kata ada. Apa rasa kalau ada orang nak berzina dengan mak hang ni? Tak mau, dia kata, Rasulullah. Engkau ada kakak, ada adik? Ada. Apa rasa kalau ada orang nak berzina dengan adik, dengan kakak engkau ni? Dia kata tak nak, Rasulullah. Kalau engkau tak nak macam tu lah, barangkali orang yang kau nak berzina mungkin mak orang, mungkin isteri orang, mungkin anak orang, mungkin kakak orang, mungkin adik orang. Akhirnya setelah Nabi memasukkan satu elemen rasa bersalah dalam otak dia ni, Nabi pegang dada dia. Pegang dada dia, kemudian Nabi SAW doakan doa ni. So doa ni kita boleh baca dekat zuriat kita, dekat anak cucu cicit kita, dekat sesiapa sahaja, supaya mereka menjauhi zina dan takut akan perbuatan dosa besar yang dinamakan dengan zina ni. Siapa tahu apa dia doa ni? Doa apa nak baca dekat orang-orang anak-anak muda, anak-anak kita, ataupun siapa-siapa je lah, supaya dia menjadi orang yang membenci zina. Doa apa? Siapa tahu? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Hati tahu. Okey. Baik, boleh doa tu. Doa dia. Siapa yang ada akaun akaun TikTok, akaun Shopee, nanti buka dalam akaun Shopee tu, cari marker pen mata besar. Mata dia setengah inci. Saya kira kata salah saya setengah inci. Ada jual RM17 macam tu lah. Dia 3 color dia datang, merah, biru dengan hitam. Dia ada jual brand, saya tak ingat dah brand pun, memang saya guna kat beberapa tempat yang saya mengajar. Mata dia besar, so bila kita tulis ni besar, bila buat macam gajah. Okay, so dia jauh dia nampak lah. Ada jual pen tu, tuan-tuan boleh order kat dalam Shopee. Saya tak ingat dah nama dia, tapi adalah kalau type kat itu marker pen mata besar, dia akan keluar. Baik, ini sebab kecil aku tak nampak kat belakang. Apa saya nak tulis ni lupa lah. Doa apa? Nabi SAW sebutkan pada budak tu, Allahumma ghfir zambahu. Nampak tak? Apa tak nampak banyak umum. Okey, ni dah boleh hafal lah doa ni. Okey, kita balik. Ini nombor 3. Allahumma ghfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassil farjahu. Kalau perempuan, Allahumma ghfir dhanbaha wa tahhir qalbaha wa hassil farjaha. Okey, baik. So
Allahumma ghfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ada 3 benda yang Nabi SAW doakan kepada anak muda tersebut. Tulis tu. Yang mana? Nampak tak? Sekejap saya tengok. Allahumma ghfir dhanbahu wa tahhir qalbahu. Kalau perempuan qalbaha. Yang ketiga wahassin. Oh tak nampak. Saya pun tak nampak dia kabur-kabur. Nampak? Oh nampak. Oh nampak. Baik nampak. Pada kata tadi pun tak nampak. Saya nampak semua. Wahassin farjahu. Bolehlah nampak lah sikit. Farjahu fa. Titik fa tu dia terlari pergi ke sorry. Kan titik fa dia tak nampak. Oh titik fa tu dia kecil sangat tak nampak. Ni ada titik farjahu. Mana lagi? Ni ada titik juga sini. Ni ada titik juga sini. Ni ada titik. Ni ada titik. Ni ada titik. Ni ada titik. Titik. Ni pun titik. Okey. Nampak? Nanti boleh ada tulis dalam terjemahan. Nanti saya buka satu kelas bahasa Arab. Boleh masuk dalam ramai. Kelas beginners, Arabic for beginners. Arabic for beginners ni siapa yang tak tahu menulis, tak tahu mengajar pun tak apa, masuklah. Nanti kita ajar sampai pandai. Okey, baca macam mana nak buat? Kita boleh buat dalam bentuk iaitu kita letakkan tangan pada dada. Bukan tak kisahlah dada kita pun boleh, ataupun dada orang yang kita nak doakan tu letak kat dada dia. Allahumma ghfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Letakkan pada dada dia. Nabi letakkan dekat dada anak muda tu tadi doa ni. Apa dia? Buat dekat air bagi minum pun boleh juga. Boleh juga. Allahumma ghfir dhanbahu. Tak sempat nak apa yang tak roi. Hak bagi yang tu ni pun tak apa lagi. Tak apalah. Allahumma ghfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Okey. Dah habis. Maksud dia. Okey, sabar. Kejap kita bagi tahu. Dah dapat. Okey, dah. Okey, doa ni ada 3 benda penting yang kita minta dekat Allah. Ada 3 benda penting yang kita minta dekat Allah. Okey, benda yang pertama, Allahumma ghfir dhanbahu, ya Allah ampunilah dosanya. Ya Allah ampunilah dosa budak. Okey, yang pertama ampunilah dosanya. Yang kedua, wa tahhir qalbah, sucikan hatinya. Bersihkan hati dia daripada memikirkan benda yang tak elok. Maksud sucikan hatinya. Sucikan hatinya. Yang ketiga, wahassin farjahu, dan pagarkan ataupun kuncikan kemaluannya. Pagarkan kemaluannya daripada terjebak kepada benda yang haram, iaitu zina. Wahassin farjahu. Pelihara. Okey, pelihara. Pagar pula mana? Pagar tak takkan pakai benda besi. Nanti pakai pagar. Pagar pelihara. Tapi asal daripada kalimah hasil ni adalah dalam rumah ni, istana dia akan ada apa dia panggil tu? Keliling istana tu? Bukan dinding, satu lagi. Tembok. Okey, tembok lah. Istana dia akan ada, dia panggil husul. Husul ni istana yang mempunyai, kalau kita kata castle, kan castle apa namanya, apa tu, kubu benteng, kubu ataupun benteng itu yang ada dekat sekeliling dia tu. Okey, baik. So itulah panggil hasil tu tadi. Baik. So kata budak ni, budak yang Nabi SAW bacakan doa dekat dia ni, apa dia kata? Selepas dibacakan doa ni pada aku, tidak ada benda yang paling aku benci melainkan zina. Selepas dibacakan doa ni kepada aku, dia kata tidak ada benda yang paling aku benci melainkan dosa zina. Dan inilah yang dibacakan kepada anak muda tersebut. Okey. Lepaslah. Dia. Nak apa?
Nak baca banyak kali pun tak apa. Nak baca banyak kali pun tak apa. Okay, ulang-ulang pun tak apa. Kita nak ulangkan tiap-tiap hari anak kita nak pergi sekolah ni, cucu kita nak pergi sekolah, mai sini. Okey, kau jangan duk katai sangat kat sekolah. Mai sini. Tak kata je. Baca. Okey, baca. Baik. Okey, sambung balik. Okey, yang seterusnya. So Allah kata, wa man yaf'al dzalika yalqa asama. Siapa yang buat perbuatan tadi, iaitu berzina, bunuh dan syirik, maka dia akan mendapat balasan dosanya. Dia akan dapat balasan dosa. Apa dia Allah buat? Yudhafu lahul azab. Allah akan tambahkan, gandakan azab kepada dia yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa yaqlud fihi muhana, dan dia akan kekal di dalam azab itu dengan menerima kehinaan. Dia akan kekal dengan azab tersebut dalam satu tempoh, Allah saja yang mengetahui, dan dijadikan dia dalam keadaan yang dihina di hari akhirat kelak. Baik, Allah kata ada pengecualiannya. Siapa dia? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaik, melainkan orang yang dia bertaubat pada Allah, kemudian dia beriman, kemudian dia beramal soleh. 3 benda ni kalau dia buat, dia akan selamat. Dia telah melakukan zina, tak apalah apa boleh buat ustaz, zaman tu saya jahil, ustaz, jahil sungguh-sungguh. Jahil, saya tak ada rasa malu langsung, saya tak ada rasa takut. Zaman tu zaman saya berada dalam jahiliah, saya tak belajar, saya tak tahu, saya tak sembahyang, saya tak tu tak ini. Akhirnya saya dah terjebak dengan dosa besar tu tadi. Sekarang apa saya boleh buat ustaz? Saya takut ustaz, saya takut Allah masukkan saya dalam neraka. Baik, bagi orang yang insaf dan dia telah melakukan dosa tersebut, apa dia nak buat? Allah Maha Pengampun. Allah kata, maka kalau sekiranya dia bertaubat, kemudian dia beriman kepada Allah, dia kembali balik kepada Allah, kemudian dia beramal soleh, maka faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Orang itulah yang Allah telah gantikan kejahatan dia dengan kebaikan. Sebab apa? Sebab dia bertaubat, Allah gantikan, Allah hapuskan dosa dia, Allah gantikan dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, ayat ini, ayat yang ke-70 ini diturunkan pada seorang sahabat. Tahu sahabat mana? Sahabat ni adalah sahabat yang telah bunuh bapa saudara Nabi SAW. Siapa dia bapa saudara Nabi yang kena bunuh? Saya sebut tengok nama. Sayyidina Hamzah, penghulu syuhada. Dia dibunuh dengan ditikam tombak pada dada dia. Kemudian ketika Fathu Mekah, Nabi SAW panggil si pembunuh ni, iaitu bernama Wahsy bin Harb. Wahsy pun datang. Nabi kata, aslim taslam, masuk Islam kau akan selamat. Dia kata, ya Rasulullah, kau sendiri cakap kan? Cakap apa? Iaitu orang yang bunuh orang, maka dia akan masuk dalam neraka. Kan ayat wa yaqlud fihi muhana ni. Jadi apa lagi aku nak kena buat? Kalau aku taubat, aku akan dimasukkan dalam neraka. Nabi kata tak. Allah turun ke ayat lain. Allah kata kalau kamu bertaubat, kamu beriman, kamu beramal soleh, kamu akan digantikan kejahatan dengan kebaikan, dan Allah akan ampunkan dosa. Dia kata ini syarat yang besar ya Rasulullah, aku tak mampu nak buat. Dah lah, kena taubat, kena beriman, kena beramal soleh. Dia kata hadza syartun syadid, syarat ni aku tak mampu nak buat. Allah turunkan pula ayat yang lain. Allah kata qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, orang yang dah putus asa tadi, kamu yang buat dosa, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Allah akan ampunkan semua dosa kamu. Dia kata yang ni aku nak. Akhirnya dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, seorang lelaki yang bernama Wahsy bin Harb. Sahabat-sahabat rahimakumullah, kita mungkin kadang-kala ada orang dia buat dosa, tapi akhirnya Allah bagi pengakhiran yang baik. Kita kadang mungkin kita rasa kita tak buat dosa, tapi sebaliknya berlaku. Sebab tu jangan mencela pelaku-pelaku dosa yang telah melakukan dosa, barangkali mereka akan bertaubat. Sebab tu saya bila melihat ada orang yang terlanjur dalam hidup, tersesat jalan, tersalah pilih jalan ni, mengingatkan saya akan satu hikmah Ibnu Hikam Atha'illah As-Sakandari. Dia sebut di dalam kitab dia kata maksiyatun urisat zullan wa iftiqaran khairun min ta'atin urisat 'izzan wa istikbaran.
Satu maksiat dosa yang dilakukan oleh seseorang, tapi disebabkan kerana dosa itu dia rasa diri dia hina, akhirnya dia bergantung dengan Allah lebih baik lagi daripada orang yang melakukan kebaikan tapi dia rasa diri dia mulia. Okey, faham tak? Maknanya ada orang Allah jadikan dia kembali kepada kebaikan dengan kejahatan yang dia buat. Buat dosa sampai ke satu tahap dia kata, ya Allah, jahatnya aku, teruknya aku, banyaknya dosa aku, ya Allah kau ampunilah dosa aku, kau tunjukkanlah jalan. Allah terus bagi hidayah dekat dia, jadi dia orang yang baik. Kita ni pula bila kita buat baik, kita datang kuliah, kita pergi masjid, kita berzikir, kita baca Quran, alhamdulillah. Okey, solat malam, alhamdulillah. Okey, zikir, semua kita rasa kita buat. So apa kita rasa? Kita rasa kita dah cukup soleh dah, kita dah cukup bagus. Akhirnya kita rasa sedikit perasaan takabur, ujub, semua riya. Akhirnya dengan takabur tu tadi tak menjadikan kita pergi ke syurga. Dia yang asal buat dosa masuk ke syurga, kita yang asal buat baik tiba-tiba ditukarkan pergi ke neraka punca kerana rasa takabur dengan kemuliaan kita. Sebab tu walaupun ada seseorang dia mungkin kenangan silam, sejarah silam dia tadi tu sejarah yang tak baik, tapi tidak semestinya dia terus berada ke atas jalan tersebut. Kalau Allah nak bagi hidayah, senang sangat-sangat. Sebab tu kadang Allah nak sedarkan kita dengan sedikit kesilapan dalam hidup untuk Allah kembalikan balik kita ke jalan yang betul. Dan sebab itulah Allah sebut dalam Al-Quran, bukan sekadar jangan berzina, bahkan wala taqrabuz zina. Allah tutup semua jalan yang boleh mendekati zina. Jangan kamu menghampiri zina, bukan sekadar berzina, menghampiri zina pun tak boleh. Jangan menghampiri zina, kerana zina ini kana fahishatan wa sa'a sabila, satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kepada kerosakan. Sebab itulah satu hadis yang direkodkan oleh Muslim, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah ayyu dhanbin akbar 'inda Allah, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Qala an tad'u lillahi niddan wa huwa khalaqak, iaitu dosa yang paling besar engkau jadikan Allah itu sekutu baginya, baik sedangkan dialah Allah yang menciptakan engkau. Summa ai, dia tanya lagi, kemudian apa dia lagi? Qala an taqtul waladaka maqafatan ayyat'am, kemudian engkau membunuh apa? Yang membunuh anak engkau kerana takut ia akan makan besertamu, takut susah, takut miskin, akhirnya dia bunuh anak dia. Baik, summa ai, kemudian apa lagi? Qala an tuzaniya halilata jarik, yang ketiga iaitu engkau berzina dengan isteri jiranmu. Maksudnya ni boleh berlaku ni benda ni. Boleh berlaku orang berzina dengan isteri orang, orang berzina dengan, kita katakan, dengan orang-orang yang dia kenali, maka ni lebih dahsyat dan lebih kuat. Boleh berlaku tak? Ni hadis menceritakan, menunjukkan benda tadi tu boleh berlaku. Sepatutnya seseorang dia takut kerana dia termasuk di antara dosa-dosa yang amat berat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan balasan yang besar yang akan menanti mereka yang melakukan dosa-dosa ini. Baik, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsira. Ada persoalan nak tanya? Nanti kita akan masuk cerita tangan dan kaki. Tangan dan kaki ni bukan penyakit tangan dan kaki dan mulut, bukan. Nah, ni ada bab dia, nanti insya-Allah nanti kita baca. Baik, ada persoalan nak tanya? Kalau ada. Ada soalan ke? Ya. Macam mana? Ada 7 sebenarnya kan? 7 dosa besar. Sebenarnya bukan 7, lebih daripada 7. Tapi ada dalam hadis yang menyebut 7, ada datang pula hadis yang lain, Al-Quran pula datang pula. Sebenarnya bukan 7, tapi ada 7 yang utama. Ada lagi dia hasil pada ibu bapa, lari daripada medan perang, saksi yang palsu. Okey, masuk sekali. Banyak lagi. Okey, ada soalan lain? Kemudian saya ucap terima kasih yang hadir hari itu, waktu hari pembukaan ataupun perasmian Abu Ubaid bin Sarito. InsyaAllah dalam masa terdekat kita akan umumkan kuliah-kuliah yang tertentu yang kita akan anjurkan, tapi don't worry, tak akan clash dengan rumah ngaji lah. So rumah ngaji kita tak akan kata, saya cuba cari ruang yang tidak ada clash dengan mana-mana tempat supaya at least kita dapat hadir. Malam ada? Malam ada, tapi kita akan umumkan ada, tidaklah tiap malam, supaya orang boleh hadir pergi ke tempat yang lain. Ada malam yang tertentu. Saya ingat masa yang kita telah peruntukkan malam Jumaat,
kemudian Sabtu malam Ahad, kemudian kuliah duha mungkin hari Sabtu ke, dan kelas bahasa Arab pun mungkin saya akan buat waktu malam lah kot, kelas asas bahasa Arab ataupun Arabic for beginners. Bagi siapa yang ada kelapangan, nanti boleh bagi nama, boleh daftar. Tak kenal huruf pun tak apa, InsyaAllah kita gunakan cara yang paling yang siang, petang boleh ada petang. Kalau bahasa Arab tu petang tak apa, kita buat 2 shift lah kot rumahnya, 1 shift malam, 1 shift petang. So 2 murid yang berbeza lah kot. InsyaAllah nanti kita fikirkan. Ya. Okey, apa soalan? Waktu nak bertaubat. Okey, waktu nak bertaubat, adakah kita kena minta mention satu-satu, ya Allah ampunilah dosa tangan aku yang berbuat jahat, ya Allah ampunilah dosa kaki. Baik, boleh dimentionkan dan boleh tak mention. Allah tahu, Allah akan tahu. Contohnya, ya Allah kau ampunilah seluruh dosa-dosa aku. Contoh, Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina. Ya Allah ampunkanlah semua dosa-dosa kami dan bersihkanlah kami daripada segala kejahatan-kejahatan kami. Bukankah itu lebih umum dan semua benda? Baik, ada lagi doa yang lain. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna. Ya Allah ampunilah segala dosa kami yang kami telah lakukan dan yang kami akan lakukan. Wa ma asrarna wa ma a'lana. Apa yang kami lakukan secara diam-diam, apa yang kami lakukan secara terang-terangan. Baik, wa ma apa namanya? Apa lagi? Ada lagi yang lain yang ada juga doa yang khusus, ya Allah ampunilah dosa tangan aku, ampunilah dosa. So mana-mana pun tak apa, tak ada masalah. Tidak semestinya kita nak kena mention satu persatu. Allah Maha mengetahui. Malaikat juga yang mencatat juga mengetahui. Baik. Okey. Habis. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baru teringat. Ustaz mohon doa untuk anak-anak yang sedang menduduki peperiksaan SPM dan STPM. Baik, kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita yang ambil SPM dan STPM supaya Allah memberikan kecerahan minda dan fikiran kepada dia. Allah bukakan hati mereka untuk dapat menjawab dengan baik, dan Allah berikan kepada mereka kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Tapi ingat, SPM bukan penentu segala-galanya. SPM bukan penentu segala-galanya. Walau bagaimanapun, kita pohon jadikan peperiksaan ini sebagai permulaan kebaikan kepada mereka di dunia dan juga di akhirat. A'udzubillahi as-sami'ul 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim waghfir dhanbana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma istajib du'aana fi hadhihi as-sa'ati al-mubarakah. Allahumma istajib du'aana, istajib Allahumma du'aana wa haqqif fika raja'ana. Istajib Allahumma du'aana wa haqqif fika raja'ana. Istajib Allahumma du'aana wa haqqif fika raja'ana. Allahumma ya arhamar rahimin, di antara kami ada yang berhajat, ya Allah penuhilah hajat kami. Di antara kami ada yang meminta, perkenankan permintaan kami. Di antara kami ada anak-anak yang akan menduduki peperiksaan SPM dan STPM, ya Allah Engkau berikanlah kepada mereka kejayaan di dunia dan di akhirat. Engkau jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Engkau jadikanlah mereka orang-orang yang sukakan kepada kebaikan, ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya arhamar rahimin, di antara kami ada yang jauh Engkau dekatkan, di antara kami ada yang miskin Engkau kayakan, di antara kami ada yang susah Engkau senangkan, di antara kami ada yang sakit Engkau sembuhkan, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa binuril Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi al-Fatihah, ya farijal hammi wa ya kashifal gham, idfa' wa yarham. Idfa'na ya Allah, idfa'na ya Karim, idfa'na ya Rahim. Kullu bala'in wa waba'in wa dhayiqin wa maradin wa shiddatin wa fitnah, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.